daripada anak kita belajar, mak dan juga ayah. Jadi sebelum saya serahkan mikrofon kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Hassan Ali, ini ada satu pengumuman, mana-mana pelajar ke mak ke ayah hok jatuh benda ni, sila jumpa pihak Rustia. Ada benda dalam ni? Tak, jatuh barang. Ada benda berharga lah. Jadi dengan segala hormatnya, saya silakan Yang Berhormat Datuk Doktor untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan tadi. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada ibu-ibu dan ayah-ayah yang disayangi, yang dikasihi anak-anak, yang telah menanyakan soalan-soalan yang sangat berkait, terutama dengan intipati dua ceramah yang telah saya sampaikan. Pertama daripada saudara Muhammad Abdullah, Kampung Kota tadi, yang mengakui bahawa kedua-dua ma'had telah mencapai kecemerlangan kepada peringkat yang boleh dibanggakan. Tetapi dengan keadaan anak-anak bila pulang ke rumah, banyak tidur, suka tengok cerita Cina bersama dengan cerita Hindustan, kegemaran mereka ialah Kareena Kapoor. Tuan-tuan dan puan, pertama sekali, memang sudah jadi kelaziman. Saya dulu duduk asrama. Asrama ni, dia bangun pagi biasanya pukul 5 suku. Dia tidur malam, habis prep, masa saya belajar dulu pukul 11. Lampu akan padam 11.30. 11.30 lampu padam, tak tidur lagi. Pindah katil. Tak cukup lagi pindah katil, pindah katil. 2-3 orang duduk satu katil, 4 orang cerita. Kadang-kadang pukul 1 tak tidur. Akhirnya mereka tidur 4 jam saja. Berterusan tu 4 jam, 4 jam, 4 jam. Satu minggu 4 kali 7 28 jam. Satu minggu 4 kali 7 28 jam. Bila dia balik cuti, hujung-hujung bulan, oh dia qada sungguh lah tidur ini. Nah, saya sebenarnya tak apa concern dia qada tidur ni. Tetapi asalkan jangan terlepas waktu-waktu, dalam mana waktu itu ialah waktu untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya pada saya bila dia balik rumah, kalau misalnya 2 hari itu bagi dia rehat lah. Kalau saya lah, anak-anak saya yang asrama ni, kalau dia balik, anak saya pun 3 orang tu asrama, balik ni biar dia rehat lah. Tetapi rehat yang terarah. Kalau rehat yang terarah, akhirnya saudara-saudara tumpul yang seminggu di sekolah, balik di rumah, proses 2 hari di rumah itu akan menumpulkan 1 minggu dalam 5 hari di sekolah. Kalau misalnya dia balik sebulan sekali, 5 kali 4, 20 hari di sekolah, ditumpulkan oleh 2 hari di rumah. Sebab itu saya haraplah ibu-ibu dan ayah-ayah yang hadir pada malam ini, kita kena runding dengan anak-anak. Kena runding. Bukan tak boleh tidur, boleh tidur. Tetapi tidur dengan faham waktu-waktu yang di mana kita mesti berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 2, kita tak mau proses tidur dia tu sampai menumpulkan apa yang mereka belajar selama 20 hari di sekolah. So itu perlu diawasi, perlu dimonitor oleh ibu bapa, oleh abang-abang, oleh kakak-kakak. Kita ada di rumah, tak ada masalah, terutamanya ibu-ibu ada di rumah. Kalau misalnya katakanlah anak-anak ni tuan-tuan, rata-ratanya memerlukan tidur 6 jam saja. Kalau misalnya dia di rumah selama 2 hari, sampai hari Jumaat, hari Sabtu, tidurnya sampai 12 jam, artinya ayahnya pun tidur sama, maknya pun tidur sama. Pasal tak tahu anak dah tidur 12 jam. Sebab itu, cara ringkasnya lah, saya setuju berikan sikit kerehatan kepada anak-anak. Itu nombor 1. Tetapi dalam kerehatan itu ada pemantauan. Dalam kerehatan itu ada dialog dengan anak-anak.
Dalam kereta itu kita tak mau dia balik, dia tidur. Selepas itu pada hari Sabtu petang dia datang semula ke sekolah. Tak ada masa dengan mak, tak ada masa layan ayah, tak ada masa layan adik, tak ada masa layan kakak, tak ada masa layan mak bapak, tak ada masa layan jiran, tak ada masa layan sahabat. Kita hendak anak-anak kita walaupun dia belajar dekat sini asrama, tapi tak mau putus dengan kakaknya, tak mau putus dengan abangnya, tak mau putus dengan maknya, tak mau putus dengan bapaknya, tak mau putus dengan jirannya, tak mau putus dengan kawan-kawan sekampungnya. Inilah yang nak diprogramkan. Siapa yang mesti memprogramkan itu? Ibu bapa berkongsi dengan anak-anak, anak-anak berkongsi dengan ibu bapa. Dalam suasana mana? Suasana dirundingkan. Okey. Nombor 2, soalan daripada saudara Ruslan Haji Ahmad. Pihak kerajaan pusat akan ambil alih sekolah-sekolah agama. Memang ada satu rang undang-undang rasanya yang nak dibuat untuk mengalihkan sekolah-sekolah pentadbiran sekolah agama ini menjadi hak pentadbiran pengurusan kerajaan pusat. Saya tak tahulah ini, saya rasa saudara, kalau saya nak ulas pada malam ini pun boleh ulas. Tetapi saya rasa sebenarnya hal agama ni, sebagaimana saudara tahu, termasuk sekolah-sekolah agama, kendalian kerajaan negeri adalah hak mutlak kerajaan negeri di bawah undang-undang, di bawah perlembagaan. Ada senarai negeri, ada senarai persekutuan. Hal agama, hal pengurusan pentadbiran sekolah agama di bawah kerajaan negeri dalam perlembagaan, termasuk dalam senarai kerajaan negeri. Jadi pada saya, kalau apa pun yang nak dibuat mesti rujuk kepada tuanku-tuanku di negeri-negeri, mesti rujuk kepada Majlis Raja-Raja. Saya rasalah, saya merasakan tidak mudah sebenarnya bagi kerajaan negeri nak melepaskan ini. Selain daripada tanah, selain daripada hutan, selain daripada kerajaan tempatan, inilah satu-satunya sebenarnya hak mutlak yang ada kepada kerajaan negeri. Dan kalau ini juga diserahkan kepada kerajaan persekutuan, saya tak tahu apa yang tinggal kepada kerajaan negeri. Tapi saya secara pribadi, saya ingat tidak perlu arrangement seperti ini, tidak perlu. Sebab kalau diserahkan kepada kerajaan persekutuan pun tak ada garanti, sekolahnya akan lebih baik daripada keputusan Muhammadi ini. Kita tengok saja sekolah-sekolah tadbiran daripada kerajaan pusat, mana lebih baik daripada Muhammadi. Kita tengok saja syakhsiah anak-anak daripada kerajaan pusat. Saya ini produk daripada kerajaan pusat, sekolah Alam Shah sekolah saya dulu. Tapi peribadi pun saya rasa tak adalah sehebat peribadi macam mana dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ditadbirkan oleh kerajaan negeri. Bahkan dalam banyak hal, oleh kerana banyaknya saudara, sekolah-sekolah asrama penuh MRSM, sekolah sains dan sebagainya, hingga kadang-kadang saudara pengawalan pun kurang kerana banyak sangat dan sebagainya. Sebab itu saya masih secara peribadi, bukan secara politik ni, secara peribadi, saya rasa eloklah arrangement sekarang ni. Hanya kerajaan persekutuan jaga sekolah dia, kerajaan negeri jaga sekolah dia. Sebagaimana yang kita tengok dalam kes Muhammadi dua-dua ni, yang laki-laki dan Lilbanat ni, kita dapati tak pernah kalah, tak jatuh mereka jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah tajaan kerajaan persekutuan. Kalau betul-betul mereka superior, katakanlah sekolah rakyat, sekolah kerajaan negeri ni, katakanlah rata-ratanya memang D, mereka A sepanjang masa, bolehlah kita ambil contoh. Tapi mereka pun teruk. Kemudian tuan-tuan dan puan, soalan daripada saudara Abdul Aziz Daud daripada Pasir Pekan tentang merosotnya dua bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Tentang bahasa Arab ni, komitmen sebenarnya tuan-tuan, komitmen environment. Saudara tengok televisyen selama sebulan, di mana tengok bahasa Arab kat televisyen? Al Jazeera pun diterjemah, terjemahan Al Jazeera, terjemahan. Saudara dengar radio dalam masa 1 bulan, radio mana yang cerita Arab, cakap Arab, sebut Arab? Sedangkan ada jiran saling kunjung mengunjung, jiran mana yang cakap